uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 61. Muka surat 61, bahagian keempat daripada bawah. Muka surat 61, bahagian keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga pada menyatakan perangai yang dipuji. Kitab yang ketiga pada menyatakan perangai yang dipuji. Perangai yang dipuji di sini adalah sifat-sifat hati yang dipuji pada syarak. Perangai di sini perangai hak batinah, perangai hak dalaman, hak sifat-sifat hati yang dipuji pada syarak. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai batin, sifat-sifat hati yang dipuji pada syarak. Kitab yang ketiga daripada 3 kitab di dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati ini didatangkan satu muqaddimah, satu pendahuluan dipanggil muqaddimah pada menyatakan mabadi ilmu, permulaan ilmu. Mabadi ilmu, permulaan ilmu, hak berkaitan dengan apakah nama ilmu tasawuf ni, pembicaraannya apa, kemudian apakah faedah belajar ilmu tasawuf, kemudian apakah pembicaraan dalam ilmu tasawuf, kemudian apakah hukum belajar ilmu tasawuf, kemudian manakah tempat ambilan ilmu tasawuf, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi didatangkan pendahuluan muqaddimah pada menyatakan pengenalan ilmu, yang mana kita nak belajar ilmu tasawuf ke, ilmu tauhid, ilmu fiqh ke, kita kena mengetahui dia punya pengenalan ilmu. Ilmu bicara apa, apakah faedah kita belajar ilmu, kemudian pembicaraan ilmu tu maudhu' dia apa bicara, kemudian faedah belajar ilmu, kemudian apa hukum belajar. Ini didatangkan pendahuluan ataupun muqaddimah di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian pembicaraan dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, maudhu' hantaran dia adalah hati manusia. Sama ada sifat yang datang ke atas hati manusia, sifat yang dipuji pada syarak, ataupun sifat yang dicela pada syarak. Jadi maudhu' pembicaraan mutasawuf adalah hati. Kemudian sebelum nak membicarakan hati,
dengan bahawa nak membersihkan hati, memelihara hati daripada segala sifat-sifat yang hati yang dikeji pada syarak, dan nak menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak, yang menyampai untuk kepada membersihkan hati daripada sifat-sifat yang dicela. Terlebih dahulunya membersihkan terlebih dahulu anggota-anggota zahir. Pembicaraan ilmu tasawuf adalah pembicaraan hati. Kemudian faedah belajar ilmu tasawuf ini permulaannya adalah membersihkan hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Kemudian kemuncak kepada faedah ilmu tasawuf adalah menyampaikan kepada mengkosongkan hati daripada selain daripada Allah, aghyar, dan menghiasi hati dengan sentiasa memandang syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuncak dia. Kemuncak dia mengkosongkan hati daripada selain daripada Allah. Aghyar dipanggil, ghairullah, selain daripada Allah, tidak ada di hati. Kosong hati daripada selain daripada Allah, yang mana hati sentiasa memandang syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam aulia. Itu dia punya faedah ilmu tasawuf. Tapi permulaannya faedah ilmu tasawuf adalah membersihkan hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat-sifat kepujian. Tapi nak sapa kepada faedah ilmu tasawuf ni, kegunaan belajar ilmu tasawuf untuk membersihkan hati daripada sifat kecelaan, terlebih dahulu kena pelihara anggota zahir. Mana anggota zahir? Mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Jadi dengan memelihara anggota zahir daripada perbuatan yang dilarang pada syarak, akan menyampaikan kepada nak membersihkan hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Maka dalam kitab Penuh Bagi Hati didatangkan kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir pada 7 bab. Pada membicarakan 7 anggota zahir dalam 7 bab. Walhal sebenarnya pembicaraan anggota zahir ini bukan pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Sebab maudhu' ilmu tasawuf kita panggil agenda ilmu tasawuf. Bicara ilmu tasawuf hantaran ilmu tasawuf hati. Hak mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki ni bahagian pekah, bukan bahagian tasawuf. Tetapi untuk bawa kepada membersihkan hati, kena bersih hak zahir dulu, pelihara hak zahir. Selesai dibicarakan 7 anggota zahir, 7 bab dalam kitab yang pertama, dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, disusuli pula dengan kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat kecelaan pada 10 bab, yang mana nak membersihkan hati, dia kena membersihkan anggota zahir. Nak membersihkan anggota zahir tidak akan sempurna, melainkan kena bersihkan hati. Permulaannya nak menyampaikan kepada pembicaraan maudhu' ilmu tasawufnya untuk membersihkan hati dari sifat kecelaan, yang menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan adalah membersihkan terlebih dahulu, memelihara terlebih dahulu anggota-anggota zahir daripada melakukan perkara yang dilarang pada syarak. Nak menyampaikan kepada membersihkan hati daripada sifat kecelaan.
Selesai bicara berkaitan 7 anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan dan kaki. Apakah kegunaan yang sebenar 7 anggota zahir? Apakah larangan daripada 7 anggota zahir? Selesai. Tidak akan sempurna untuk memelihara anggota zahir, melainkan kena pelihara anggota, kena pelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan. Permulaannya nak menyampaikan kepada bersih hati, kena pelihara anggota zahir. Pelihara anggota zahir tidak akan sempurna, melainkan kena membersihkan hati dari sifat kecelaan. Berarti antara kedua-dua, zahir dan batin, ianya adalah seiring. Sebab yang menyampaikan kepada membersihkan hati adalah memelihara anggota zahir daripada yang dilarang. Tidak akan sempurna kita memelihara anggota zahir, melainkan di masa yang sama kita kena pelihara hati daripada sifat kecelaan dan menghiasi hati dengan sifat kepujian. Kalau hati bersifat dengan sifat kecelaan, hati bersifat dengan sifat ghadab contohnya, macam mana nak pelihara lidah contohnya? Kalau hati sentiasa bersifat dengan sifat ghadab, pemarah. Bila hati bersifat dengan sifat ghadab, sifat pemarah, lidahnya macam-macam lah. Nak pelihara lidah macam mana? Kalau hati bersifat dengan sifat ghadab. Nak pelihara lidah macam mana? Kalau hati bersifat dengan sifat takabur. Maka percakapan lidah pun percakapan orang sombong. Macam mana? Percakapan yang sentiasa menyakiti hati orang. Sebab apa? Orang sombong, percakapan dia macam mana? Bila hati bersifat dengan sifat ghadab, pemarah, tangan pun berperanan lah untuk melampiaskan apa mungkin, untuk melepaskan kemarahan di hati. Lidah berperanan, tangan pun berperanan. Mana peranan tangan sekarang? Dalam FB dalam WhatsApp. Macam-macam lah FB WhatsApp tu. Kenapa? Kerana kemarahan. Kemarahan mari daripada mana? Mari daripada sifat kecelaan di hati. Mari sifat kecelaan di hati. Maknanya tak akan sempurna nak memelihara anggota zahir, melainkan kena pelihara hati. Tetapi nak menyampaikan kepada pelihara hati, kena pelihara hak zahir. Seiring dua tu. Ada ni. Cuma diletakkan hak zahir permulaan, hak hati yang kedua, tu sahaja. Tapi antara zahir dengan batin adalah seiring. Sebab zahir batin dipanggil furu'uddin, cabang agama. Yang tidak seiring adalah usuluddin, tapak agama. Itu tidak seiring. Itu tidak seiring itu. Usuluddin itu tidak seiring. Alladzina amanu itu usuluddin. Wa amilus solihat, amal soleh ni lah hak zahir, hak batin. Seiring. Alladzina amanu qaulah wa amilus solihat. Jadi allazina amanu usuluddin, tu tak seiring lah, atau mula-mula. Wa amilus solihat, amal soleh ni lah taat zahir, taat batin. Pelihara anggota zahir daripada maksiat, pelihara anggota batin daripada maksiat. Itu amal soleh. Jadi amal soleh ni furu'uddin, zahir beka, batin tasawuf seiring. Yang tidak seiring adalah usuluddin, tapak agama. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ini, ketika membicara sifat mahmudah yang pertama, taubah, dia tidaklah sedetail dalam kitab Minhajul Abidin pada membicarakan taubah. Yang mana pada membicarakan dosa-dosa, Imam Ghazali asingkan antara dosa usuluddin dengan dosa furu'uddin. Kita biasa bicara dosa ada 3 bahagian dosa.
Dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Yang pertama, dosa dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, tidak berkait dengan anak Adam. Mana contohnya? Contoh makan riba. Itu dosa dengan Allah, tidak meninggalkan kefarduan dan tidak berkait dengan anak Adam. Dosa riya, dosa ujub, dosa takabur, itu dosa dengan Allah, tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan anak Adam. Berpindah pada dosa yang kedua, dosa dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Lepas tu, di antara rukun taubah tambahan adalah wajib diqadakkan. Kemudian yang ketiga, dosa dengan Allah tetapi kesalahan berkait dengan sesama anak Adam. Dosa dengan Allah, dosa tidak ada dengan anak Adam. Kita tidak ada dosa dengan manusia. Dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kesalahan tu berkait dengan anak Adam. Bukan dosa kita panggil kan dosa anak Adam. Dosa dengan anak Adam ni bukan anak Adam manusia tu yang menjadi, yang beri dosa kita, bukan. Dosa dengan Allah, kesalahan berkait dengan anak Adam. Sebab itulah nak bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terlebih dahulu kena minta maaf dengan anak Adam. Bukan minta maaf dengan Adam settle, minta maaf dengan Adam kemudian wajib minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa dengan Allah, cuma berkait dengan Adam, kena minta maaf dengan Adam dan wajib minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata kita ambil barang orang, kita pun hantar balik, kita pun minta maaf, beres. Tak, kita wajib minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan dia kena hantar dulu milik orang, kena minta maaf dulu, minta halal dululah, kemudian minta ampun dengan Allah. Sebab kita dosa dengan Allah, tetapi kesalahan berkait dengan anak Adam. Dosa pada agama, dosa pada diri, dosa pada harta, dosa pada kehormatan, dosa pada maruah. Dia ada 5 dosa dengan anak Adam. Ada ni. Jadi ketiga-tiga dosa ni dia panggil dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dosa furu'uddin, dosa makan riba, dosa makan rasuah, dosa riak, dosa ujub, dosa takabur, berjudi, minum arak, berzina, dia panggil dosa furu'uddin. Tinggal semayang, tinggal puasa, tinggal zakat, dosa furu'uddin. Buat kesalahan sesama anak Adam, dia panggil dosa furu'uddin, cabang agama. Tapi dalam kitab Minhaj, sebelum pergi pada dosa furu'uddin, terlebih dahulunya dosa usuluddin yang wajib kita bertaubat, barulah pergi pada dosa furu'uddin. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Dan kitab Panah Berhati ni dia terus pergi kepada 3 bahagian dosa tadi. Dosa usuluddin tu Al-Mazali bahagi pada 2. Satunya dosa usuluddin yang kufur, yang kedua dosa usuluddin yang bid'ah. Barulah pergi kepada dosa furu'uddin yang terbahagi pada 3 bahagian dosa tadi. Dosa usuluddin yang pertama, dosa kufur, berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama walaupun zahirnya orang Islam. Ada ni, orang mula-mula sekali orang Islam pada zahir Islam warisi daripada ibu bapa, tetapi berpegang dengan akidah yang kafir ijma' ulama. Ni hak permulaannya. Taubah daripada dosa usuluddin, hak dosa berkaitan dengan kufur, pegangan-pegangan yang kufur. Yang kedua, bertaubah daripada dosa usuluddin, pegangan yang bid'ah. Pegangan Mu'tazilah, Qadariyah ke, Jabariyah ke, tu hak pegangan-pegangan bid'ah belaka tu.
golongan-golongan musyabbihah ke, itu semua pegangan yang bid'ah belaka itu. Bertaubat dengan pegangan apa ni, dosa usuluddin, pegangan-pegangan yang bid'ah. Boleh pergi kepada dosa furu'uddin, hak 3 bahagian tadi. Jadi sebagaimana hak furu'uddin zahir dengan batin seiring, maka taubah pun seiring. Taubah hak furu'uddin ni seiring. Yang tak seiring, level yang pertama dosa usuluddin, kekufuran pegangan. Yang tak selevelnya, yang kedua dosa usuluddin, hak pegangan yang bid'ah. Dosa furu'uddin Mazali letak selevel. Ada ni, Mazali letak selevel. Orang yang bertaubah daripada dosa besar makan riba, dosa besar makan rasuah, di masa yang sama wajib bertaubah daripada dosa besar riya, ujub, takabur, hasad. Apa dia panggil orang ni bertaubah? Bukan hanya bertaubah daripada dosa besar, tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Seiring juga bertaubah daripada dosa kerana tidak khauf, tidak zuhud, tidak ikhlas, tidak syukur, tidak redha, tidak sabar. Kewajipan sembahyang puasa ijma' ulama, perintah Al-Quran. Kewajipan hak sifat-sifat mahmudah sama juga, ijma' ulama, perintah Al-Quran. Mana seiring. Taubah daripada maksiat zahir, berjudi minum arak, di masa sama taubah daripada dosa-dosa besar hak batin, riya, ujub dan takabur. Kalau tidak, tak panggil taubah. Dia dah rasuah ditinggal dah, makan riba ditinggal dah, berjudi dia ditinggal dah, tapi riya, ujub, takabur tidak ditinggalkan. Tak panggil orang ni bertaubat. Baik, itu dosa yang selevel. Okey, seperingkat. Dulu tidak bersembahyang, sekarang bersembahyang. Dulu tidak berpuasa, sekarang berpuasa. Dah dulu bersifat dengan sifat syukur, sabar, ikhlas, tawakul. Tidak. Sekarang wajib kena bersifat dengan sifat-sifat kepujian yang perintah Al-Quran yang satu, yang memerintahkan sembahyang dan puasa. Boleh panggil orang tu bertaubat. Hak selevel ni, hak selevel seperingkat. Baru hak tak selevel tadi. Level yang pertama dosa usuluddin, pegangan yang kafir. Yang kedua dosa usuluddin, pegangan bid'ah. Ni hak dosa furu'uddin, zahir ke batin ke, seiring. Ni sebagaimana perintah zahir dan batin seiring. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin, daripada awal kitab kemudian masuk kepada akabah yang pertama, ilmu. Terkadang Imam Ghazali mulai dengan pegangan, kemudian fiqh, kemudian tasawuf. Terkadang Imam Ghazali mulai pegangan, tasawuf dan fiqh. Bertukar-tukar dalam kitab Minhajul Abidin. Terkadang penekanannya berkaitan dengan pegangan, pergi pada syariat zahir, pergi pada syariat batin. Di awal kitab Minhajul Abidin, di awal bicara akabah ilmu dan kitab Minhajul Abidin. Tetapi bila pergi kepada ilmu hak fardu ain, kadar ilmu hak fardu ain, tauhid, tasawuf, fiqh pula jadinya. Ada ni. Tapi kena ingat, yang pertama sama, iaitu tauhid. Hak pertama. Fiqh, tasawuf dia seiring. Letak fiqh dulu ke, letak tasawuf dulu ke, boleh belaka. Biasanya akan letak fiqh terlebih dahulu, zahir baru cerita hak batin. Tapi boleh tukar antara dua tu. Tapi yang pertama usuluddin, itu level lain. Jadi dalam kitab Penawargan Hati ni, tujuan anggota zahir untuk menyampaikan kepada pelera hati daripada sifat kecelaan yang 10.
nak pelihara anggota zahir tidak akan sempurna melainkan kena membersihkan hati dari sifat kecelaan yang 10. Itu kata dia apa? Pergi mari antara dua ni. Seiring antara pelihara anggota zahir daripada maksiat seiring dengan pelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan maksiat batin. Tapi tetap dimulai dengan anggota zahir. Kitab yang pertama berpindah kepada kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Ini masuk kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kepujian. Pelihara anggota zahir, pelihara hati daripada sifat kecelaan, menghiasi hati dengan sifat kepujian. Takhliyah, tahliyah. Kena bersih sifat kecelaan dahulu, barulah menghiasi hati dengan sifat kepujian. Basuh dulu molek, barulah apa? Jangok. Mandi dulu molek, mana jangok lah. Mandinya belum, baunya busung, tapi dia jangok dah, gicu dah, bedok dah. Panggil apa tu? Orang tok ni tok siumang lah. Mandinya belum, jangok dah. Jangok kelok, bedok tebal mana? Tu dak apa? Dak siumang. Dia kena bersihkan dahulu tubuh, mandi siap-siap, barulah jangok. Bersih. Ini pelihara zahir daripada maksiat, pelihara hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Ini dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang pertama, kitab yang kedua. Ini masuk kitab yang ketiga. Kemudian pindah satu-satu kitab ni, bukan hanya pindah satu muka surat 10 sifat kecelaan yang terdahulu kena lumak molek. Apa dia sifat ghadab, sifat pemarah? Manakah pemarah yang dicela pada syarak? Manakah pemarah yang tidak dicela pada syarak? Sebab sifat pemarah ni terkadang diperlukan. Jadi sifat ghadab, pemarah mana dicela pada syarak. Kemudian dengki, hasad dengki. Hasad dengki yang dicela pada syarak. Apa dia hasad dengki? Apa dia panggil ghibtah? Dia bicara dah dahulunya. Apa benda dia panggil ghairah? Ni ghibtah lain, ghairah lain, hasad lain. Dia bicara dah dahulu. Bakhil, sifat kecelaan yang ketiga. Manakah bakhil yang dicela pada syarak, yang akan dibelenggu dengan api neraka? Manakah bakhil yang merugikan akhirah walaupun tidak berdosa? Kena faham pula. Bakhil mana dicela pada syarak? Bakhil ni menyebabkan harta tu, menyebabkan seseorang akan dibelenggu dengan belenggu daripada api neraka. Bakhil mana? Bakhil mana yang merugikan akhirah walaupun tidak berdosa? Duit kita banyaknya, tapi kalau kita derma RM1, RM5, RM10, dipanggil pemurah. Dipanggil sakhiyun, pemurah. Sakha, pemurah. Dipanggil sakhiyun, orang yang duit banyak. Hari Jumaat tinggi-tinggi RM5, tinggi-tinggi RM10, pemurah. Dia berjemaah di masjid itu tiap-tiap hari 5 waktu, dengan kipahnya, dengan ekongnya, dengan lapunya. Seminggu sekali bubuh RM10. Besar dah tu, RM10 tu warna merah dah tu. Tapi dengan harta yang dia ada tu, dia panggil pemurah. Dia panggil as-sakhi, orang pemurah. Ke bakhil.
Bakhil ni adakah dicela pada syarak? Tidak. Sebab dia bukan bakhil daripada perkara yang wajib. Ini bakhil daripada perkara sunat, tidak dicela pada syarak tetapi merugikan akhirat. Itu kena pada ni. Jangan ada orang dia mari nak kutip derma untuk madrasah ke untuk apa ke, dia baca ayat Al-Quran yang menceritakan macam mana balasan akhirah neraka kepada orang yang bakhil, tapi dia pergi cerita pada ketika bukan mari nak kutip zakat. Kalau mari nak kutip zakat, baca ayat ni. Bakhil yang akan diseksa dalam neraka ni, bakhil mana? Sebab kami datang nak pungut zakat. Ni bakhil ni. Ni hak bakhil dicela pada syarak. Tapi datang hanya nak dapat infak untuk madrasah ke untuk apa ke. Itu infak yang sunat, sedekah yang sunat, bukan sedekah yang wajib. Tiba-tiba dibaca ayat-ayat orang yang bakhil daripada sedekah yang wajib. Jadi nak beza antara manakah bakhil sifat kecelaan dengan bakhil yang merugikan hari akhirah walaupun tidak berdosa sekalipun. Kena tok molek. Hak bicara bab bakhil terdahulu. Bicara bab kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia, ini semua dicela pada syarak. Ada. Kita tidak kasih kepada harta. Tak kasih. Ada harta tak sayang. Kalau kita ada pangkat, ada kedudukan, tak sayang? Sayang, jaga kedudukan. Kita ada keduniaan, tak sayang? Sayang, kasih. Kasih mana dicela pada syarak? Sebab kita memang kasih sayang kepada harta, kasih sayang kepada kedudukan, kasih sayang kepada dunia. Kasih mana dicela pada syarak? Itu kena bicara dah dahulu. Atau kata kena lumak molek, bukan hanya pindah satu bab daripada kitab yang pertama 7 bab, kitab yang kedua 10 bab, beres insya-Allah masuk kitab yang 3 10 bab pula pada membicarakan 10 sifat kepujian. Setakat tu bukan. Ada. Sebab untuk memelihara anggota zahir sepanjang masa, untuk memelihara hati daripada sifat kecelaan sepanjang masa. Apa dia sifat takabur, apa dia sifat ujub, yang terakhir apakah dia sifat riya. Itu semua dosa-dosa besar yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah semata-mata rasa lebih maka dipanggil ujub? Tidak. Ujub ni rasa lebih serta lupa ianya datang daripada Allah, serta tidak takut Tuhan tarik. Itu panggil ujub. Ni kadang-kadang sebut kata ujub, rasa lebih. Ujub. Rasa lebih je ujub lalu dah. Takrifan ujub pun dah betul. Sekarang kita ada di masjid, tak rasa lebih? Ke sama je duduk masjid ke duduk patah ke, rasa sama je. Patah dekat tepi tu je. Tak rasa lebih? Duduk dalam masjid, niat iktikaf, duduk dalam majlis ilmu, belajar ilmu fardhu ain, tak rasa lebih? Kita berjemaah maghrib, insya-Allah berjemaah isyak, tak rasa lebih? Ke rasa komang gitu? Rasa tak ada benda gitu? Tak ada rasa lebih? Memang kita akan rasa lebih. Lepas tu rasa lebih tu ujub. Dia ujub ni mana ni? Perasaan lebih. Kemudian tiada takut Tuhan tarik balik, serta lupa kesemuanya adalah pemberian daripada Allah. Panggil ujub. Kita rasa lebih, alhamdulillah boleh belajar lebih, kita dengar boleh belajar, tapi alhamdulillah belajar ni taufik hidayah daripada Allah. Kita rasa lebih kerana boleh buat amal, alhamdulillah buat amal ni taufik dah daripada Allah. Itu tak panggil ujub. Ni semata-mata jangan rasa lebih. Jangan rasa lebih gitu je.
Macam mana tak rasa lebih? Sebab ilmu ni perkara yang sangat mulia dalam agama. Amal ibadah perkara yang sangat besar dalam agama. Macam mana perkara yang mulia dalam agama, perkara yang besar dalam agama, kita tak akan rasa lebih? Kita akan rasa lebih. Tetapi tidak lupa ianya adalah datang daripada taufik dan hidayah Allah, dan kita takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa. Lepas tu tarik ujuk. Ni ambil molek tarik ujuk ni. Kadang-kadang sekarang ni orang dia letak ujuk ni satu saja, rasa lebih dengan ilmu, rasa lebih dengan amal, terus diletak sebagai ujuk. Tak kena sangat-sangat tu. Itu takrif dia. Mana orang sekarang ni jadikan satu slogan, jangan rasa lebih. Satu, jangan rasa lebih daripada orang yang lain. Apa makna yang rasa lebih daripada orang yang lain? Oh tu kena pergi molek. Apa kau dia sifat takabur? Apa dia sifat takabur? Apa dia sifat azamah? Bicara dah dahulu. Waktu kena sentiasa kita mutalaah dipanggil. Kita kena mutalaah. Kita belajar ni tak ada ujian. Bila tak ada ujian, maka tutup kitab, minggu depan pula buka. Tutup kitab balik, minggu depan pula buka. Gitu je. Lepas tu tak payah mutalaah. Tak payah lah, sebab bukan ada periksa. Kalau periksa, kita ngapa? Oh ni kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah. Kita hisap diri kita sendiri. Kita periksa diri kita sendiri. Ini bergantung kepada kejujuran, keikhlasan diri kita sendiri. Tak ada orang ni, tak ada orang periksa, tak ada orang buat ujian, tak ada orang markah. Kita sendiri. Ini bergantung kepada kejujuran kita sendiri, keikhlasan kita sendiri. Tambahan pula, ini bicara bab sifat hati masing-masing. Bicara bab sifat hati masing-masing. Kemudian hak kita pernah bagi hati ni, kita ngaji hak di hujung, lepas tu ada kelas pula hak awal, kita ambil hak awal. Ada kelas pula tengah, ambil hak tengah. Biasa duduk pondok gitulah. Hak depan kelas lain, hak tengah kelas lain, hak ujung kelas lain. Sebab apa? Sebab dia pondok ni gitulah, dia ada kelas masing-masing. Susunan kitab pun tidak ada sistematik. Masing-masing pilih lah, masing-masing anak murid yang minta. Tapi walaupun terkadang kita pernah berhati 2-3 kelas, tapi kita boleh turut sebab ada awal, ada tengah, ada akhir. Tapi kita sentiasa melazimi. Sebab apa? Ini hak kita, hak fardu ain kepada kita. Hak ngaji kitab-kitab fiqh hak tinggi-tinggi itu menjadikannya fardu kifayah. Ngaji fiqh fardu ain cukup mudah. Ngaji bab taharah mudah je, tak payah mana tu. Ngaji bab sembahyang mudah je, tapi kena belajar molek, tapi mudah je. Ni bicara bab hati. Kita nak kena ingat sama-sama. Sebab apa? Amalan kita sampai ke mati, pelihara perisi hati daripada sifat kecelaan, amalan sampai ke mati. Hiasi hati dengan sifat kepujian, amalan sampai ke mati. Amalan fiqh ni sampai masa puasa tak wajib. Sebab apa? Sebab tidak kuasa atas puasa. Haji ada orang yang tak ada kewajipan sebab dia tidak berkemampuan. Tapi ni tak ada ni. Ini semua orang. Ini semua orang hak berkait dengan hati, hubungan hati dengan Allah. Hatilah tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada diterima oleh Allah ataupun tidak amalan kita, Allah Ta'ala akan tilik kepada hati. Hati jugalah tempat godaan besar syaitan. Hati, tempat godaan besar syaitan adalah hati. Hatilah hak paling mudah tergoda. Hati hak paling mudah hak terpesong.
Terkadang mata kita boleh mudah je nak pelihara, telinga, lidah. Malah dah tua-tua ni, mata tengok benda hok tak molek, tak minat dah. Telinga dengar benda tak molek, tak minat dah. Tapi tua sekalipun, riak, ujub, takabur sentiasa digoda. Tua sekalipun, terlantar sekalipun, riak, ujub, takabur sentiasa. Itu sentiasa digoda oleh syaitan. Walaupun kita terlantar sekalipun. Hak zahir ni dah main letih. Dah, tak minat. Tak minat. Nak tengok benda-benda hak tak ada faedah, nak dengar benda-benda hak melalaikan. Dah, tak minat dah. Sebab orang tua. Tapi hak hati macam mana? Itu bergantung kepada keikhlasan, kejujuran hati masing-masing. Di kitab yang 3 pada menyatakan segala perangai yang dipuji, perangai hati, sifat hati yang dipuji pada syarak, ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak. Setengah mengatakan 70 sifat-sifat kepujian. Sifat kepujian ke sifat kecelaan? Sifat kecelaan. Sifat kecelaan ada 70 sifat kecelaan. Tapi didatangkan 10 sifat kecelaan kita tak pernah bagi hati. Jadi sifat yang dipuji pada syarak itu banyak. Dan menyebut oleh hamba di sini, hamba ni saya lah. Siapa hamba di sini? Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Itu hamba saya. Hamba lah. Bolehlah hamba. Sebab apa? Kita hamba kan? Adakah hak jenis lorak daerah-daerah ambo Allah ni hamba semua, tak merdeka lagi dia. Memang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ambo kan ada tau. Kan ada ada Kelantan ada ambo. Memang hamba. Sebab apa? Kita hamba Allah. Ada ni Nabi SAW hamba Allah, abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad hamba Allah dan pesuruh Allah. Dimulai dengan hamba sebab kedudukan hamba lebih tinggi daripada kedudukan rasul. Sebab kedudukan hamba antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, adapun kedudukan rasul antara Allah dengan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak besarnya adalah kedudukan hamba. Sebab tu dimulai dengan abduhu baulah wa rasuluh. Quran banyak menyebut hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram tu, memperjalankan malam dengan hambanya daripada masjidil haram pada masjidil aqsa. Siapa hamba di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih tu. Mimma nazzalna ala abdina, atas hamba kami. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hamba. Allah Ta'ala Rabb, Tuan yang hakiki. Dan menyebut oleh hamba di sini, di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, 10 perkara, 10 sifat. Kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in. Kitab Arba'in, Imam Ghazali mendatangkan 10 sifat kepujian. Kitab Arba'in fi Usuluddin. Dalam kitab Arba'in tu ada 40 tajuk. 10 tajuk yang pertama tauhid, 10 tajuk yang kedua fiqh, 10 tajuk yang ketiga 10 sifat kecelaan, 10 tajuk yang keempat 10 sifat kepujian. Itu jalanan Imam Ghazali. Tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau tasawuf semata-mata, itu bukan jalanan Imam Ghazali. Dan kita Arba'in fi Usuluddin ni, dia ada 40 bab. 10 bab tauhid, 10 bab fiqh, 10 bab yang ketiga 10 sifat kecelaan,
10 bab yang keempat 10 sifat kepujian. Cukup 40 tajuk. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu jalanan Imam Ghazali rahimahullah. Jadi boleh dikatakan kitab Penuh Bagi Hati ini susunannya sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian pembicaraan 7 anggota zahir di kitab yang pertama, itu dalam kitab Ghazali, kitab yang lain. Jadi kitab Arba'in fi Usuluddin ni dia ambil 10 sifat kecelaan. Sekarang dia ambil 10 sifat kepujian kerana mengikut akan Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Yang pertama daripada 10 sifat, 10 perkara taubah daripada dosa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.